Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya menjemput saudari Nur Christina Natasha, pelajar tingkatan 3 daripada Sekolah Menengah Sains Selangor, untuk menyampaikan tajuk beliau yang bertajuk menangani kos sara hidup tanggungjawab bersama. Okey, tajuk menarik. Menangani kos sara hidup tanggungjawab bersama. Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini saya menjemput saudari Nur Christina Natasha untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pembuka bicara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani saya titipkan. Sekalung apresiasi buat penaraja acara yang dihormati. Salam penuh keadilan buat barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana yang sedang menjunjung mahkota keadilannya. Salam penuh penghargaan buat penjaga masa yang sentiasa peka bersama detik-detiknya. Dan salam penuh ukhuwah buat hadirin dan hadirat yang jauh di mata namun dekat di hati. Kalau tidak kerana bintang, tidak akan bulan kelihatan tinggi. Kalau tidak kerana pidato, tidak akan saya berada di sini. Hadirin, gelanggang pidato kini saya mulakan. Peranan masyarakat dalam menangani kos sara hidup mengungkap definisi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, kos sara hidup dapat ditakrifkan sebagai nilai wang yang digunakan untuk membeli barangan keperluan asas seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya untuk menaik taraf kehidupan. Hadirin, hari ini kita tidak sekadar berbicara mengenai bilangan dan nombor, tetapi tentang cerita kita, tentang bagaimana kita sebagai masyarakat boleh menjadi protagonis dalam membentuk destinasi ekonomi kita sendiri. Jadi, mari kita gali bersama-sama di dalam garis permasalahan ekonomi dan mencari jalan untuk keluar daripadanya. Sekarang, lebih daripada sebelumnya adalah masa untuk kita mengetuk bahu setiap rakan dan bertanya, apa yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan taraf kualiti hidup kita? Hadirin dan hadirat warga intelektual sekalian, cetusan idea saya yang pertama supaya jelas disanubari, mengubah gaya hidup yang bersesuaian dengan keadaan semasa. Hal ini berkait rapat dengan sikap kita semua dalam menentukan gaya hidup yang serba sederhana dan berada di bawah pendapatan kita sendiri. Mengubah gaya hidup dapat disamakan dengan mengubah kadar perbelanjaan kita yang sejajar dengan kemampuan dan keperluan hidup kita. Asas ini haruslah dicernakan oleh pihak kerajaan dalam mengemudi pengurusan tertinggi negara bermula daripada aspek-aspek penjanaan ekonomi sehingga kepengurusan aset kerajaan ke dalam premis kerajaan sendiri. Tidak boleh ada ketirisan, mahu pun salah guna ataupun pengecualian khas. Ketelusan mestilah dijaga jika mahu dukungan daripada rakyat. Begitu juga dengan rakyat jelata. Gaya hidup serba sederhana ini sebenarnya bermula dengan diri kita sendiri. Disiplinkan diri untuk tidak berbelanja melainkan perlu. Hadirin sekalian, cetusan idea saya yang kedua pula merujuk kepada berbelanja secara berhemah, beretika dan bijaksana. Dalam hal ini, Profesor Dr. Yusuf Al-Qadarwi daripada Universiti Al-Azhar
memberikan panduan yang jelas kepada kita dalam berbelanja di dalam kitabnya, iaitu Daur Al-Qiyam wa Al-Ahlak fil Al-Iktisad Al-Islami, iaitu yang pertama berbelanja untuk perkara yang halal secara seimbang, dan yang kedua menyedekahkan infak dan zakat kepada ahli keluarga dan ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Elemen secara bersih, halal dan seimbang ini menjadi asas etika berbelanja di dalam Islam, di samping dapat memikirkan untuk mengeluarkan zakat dan infak kepada insan-insan yang memerlukan. Hadirin sekalian, alangkah indahnya Islam ini dalam mengurus sumber hasilan, dan kewangan ini akan menjadikan dunia kita ini aman dan makmur, jauh daripada sifat rakus, tamak serta kikir seperti zahirnya di dalam ekonomi kita sekarang. Warga Dewan, cetusan idea saya yang terakhir pula merujuk kepada membentuk masyarakat yang terdidik mengenai kemahiran kewangan dan perancangan masa depan. Hal ini kita dapat mencapai daya ketahanan ekonomi dalam jangka masa yang panjang. Di samping itu, pihak pendidikan kewangan dapat membantu masyarakat untuk membina masyarakat yang mampu untuk menguruskan kewangan mereka sendiri secara efektif. Dengan adanya kesedaran dan sokongan terhadap ekonomi tempatan, masyarakat memainkan peranan utama dalam menangani kos sara hidup dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara yang mapan. Warga hadirin yang berintegriti sekalian, sebelum saya mengakhiri tirai pidato saya, izinkan saya mengkonklusikan wacana saya. Secara rangkumannya, kita sebagai rakyat memegang peranan yang krusial dalam membentuk ekonomi yang lebih maju. Justru kita sebagai rakyat memainkan peranan yang penting dalam membentukkan ekonomi yang lebih maju dan stabil. Hadirin sekalian sidang Dewan Penuh Santun, harus dikejut mana yang lena, harus ditegur mana yang alpa. Sebelum manusia ditimpa bencana, sebelum alam mulai bicara. Oleh itu hadirin, bukalah mata dan minda. Sama-sama kita memulakan anjakan paradigma. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peminda Bestari, mohon permisi.